أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Surah Al-Ma'idah ayat 31. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sambung kelas kita, iaitu berhubung dengan Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, maksud dia, maka Allah menghantar burung gagak mengorek-ngorek ataupun menggali tanah dengan paruh dia, dengan kaki dia, untuk dia tunjuk kepada Qabil bagaimana hendak mengebumikan mayat adiknya. Qabil dia tidak tahu nak kebumikan mayat adik dia. Maka Allah Ta'ala hantar burung gagak. Maka setelah melihat burung gagak tu kebumikan burung gagak yang mati, dia kata, Qabil kata, alangkah bodohnya aku. Ya wailata a'ajaztu. Awak aku ni bodoh sangat, dia kata. Untuk nak buat seperti mana yang dilakukan oleh burung gagak itu, maka bolehlah aku mengebumikan atau menutup mayat adik aku ini. Maka Allah Ta'ala kata, fa'asbaha minan nadimin. Jadilah Qabil itu orang yang menyesal. Daripada ayat ni kita boleh dapat pelajaran sikit. Di antaranya ialah kita banyak perkara yang kita belajar melalui pengalaman. Pengalaman Qabil dalam ayat ni, dia melihat burung gagak. Pengalaman itu sebenarnya ajaran daripada Allah. Allah yang mengajak. Sebab itu Allah Ta'ala kata, faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ard. Allah Ta'ala hantar burung gagak tu korek-korek tanah, gali-gali tanah itu, liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Untuk nak tunjuk pada Qabil tu. Tunjuk pada Qabil macam mana nak tanam mayat adik dia. Kan? Jadi pengalaman. Jadi apa-apa saja yang kita belajar melalui pengalaman, sebenarnya hakikatnya Allah ajak kita. Dalam pepatah Melayu ada kata, banyak berjalan, banyak pengalaman. Maksudnya banyak ilmu, banyak pengalaman, banyaklah ilmu. Kita doa kan, kita doa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkanlah pada aku ilmu. Allahumma zidni ilm. Ya Allah, tambah pada aku ilmu. Macam-macam, banyaklah doa-doa. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a, ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita belajar melalui pengalaman. Kalau pemain tu dia kerja 2 tahun dengan 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun tu lagi dia pandai. Sebab banyak pengalaman yang dia dapat. Kita pun tahu, kita duk tengok satu benda, kita pun dapat ilmu tu. Ini maksudnya Allah yang ajak kepada kita. Selain daripada tu, Allah sebut juga bahawa Allah mengajak manusia ni. Kita ni kita tak tahu, Nabi Adam AS, mula-mula Allah Ta'ala ajak dia mengenai benda, nama-nama benda. Yang kita tahu nama benda sekarang ni pun kerana Allah Ta'ala ajak kat Nabi Adam lah. Hak ni pokok, hak ni sungai, hak ni batu, hak ni bukit, hak ni gunung, yang ni bintang, yang ni bulan, matahari, ni gandum, beras, macam-macam lah. Semuanya Allah Ta'ala ajak. Malah pada Nabi Adam tu Allah ajar tiap-tiap nama malaikat satu persatu.
Oh, nama semua malaikat berapa apa? Berapa trilion tak tahu. Kan? Banyaknya malaikat. Nabi Adam tahu semua. Ha? Ha. Allah juga bagi tahu kita belajar ni melalui apa? Melalui belajar. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajak manusia dengan pen. Dengan pen maksudnya dengan belajar. Mengaji, menulis, membaca, kan? Jadi Allah yang ajak tu. Kita pergi sekolah, kita pergi tadika, kita pergi sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, mengaji di masjid lagi, mengaji di surau, kursus lagi, seminar lagi. Semua tu kita belajar melalui pen lah. Pen. Kita belajar. Sebenarnya Allah Ta'ala yang ajak pada kita. Yang ajak pada kita. Surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah tu menunjukkan bahawa Allah yang mengajak kita. Jadi itulah tuan-tuan, kisah Habil dan Qabil, penamat cerita kisah Nabi Adam AS ni. Jadi ada cerita-cerita yang lain kita boleh dapat daripada hadis-hadis Nabi apa semua, tapi pengkhususan siri ini ialah untuk kisah-kisah daripada Al-Quran, daripada Al-Quran. Wallahu a'lam.